Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya kita dapat bertemu pada hari ini, pada pagi ini, meneruskan pembacaan daripada risalah tafsir firman Allah, thumma istawa 'alal 'arsy. Hari ini bacaan kita bermula daripada muka surat 6. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa tawdihu wa tafsilul kalam as-sabiqi kama yali. ادعى بعض الناس أن قوله تعالى استوى على العرش أي جلس عليه واستقر وعلى عليه وكان فوقه إلى آخر ذلك من المعاني الساقطة في حق الله تعالى. Penjelasan dan perincian kalam yang telah lalu adalah seperti berikut. Penjelasan dan perincian kalam yang telah lalu. Kalam yang mana? Muka surat 5 di hujung, Syekh Musannif telah menyatakan dengan tegas ayat thumma stawa 'alal 'arsy bukanlah ayat mutasyabihat, tetapi ia adalah ayat muhkamat. Maka penjelasan dan perincian bagi keterangan itu, keterangan yang menyatakan bahawasanya golongan yang mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat ini dalam kategori ayat mutasyabihat, lalu mereka terjerumus di dalam lembah ittirab, kecelaruan dan kekeliruan. Sebahagian orang mendakwa bahawasanya firman Allah istawa 'alal 'arsy bererti jalasa alaihi. Istawa 'alal 'arsy maknanya jalasa 'alal 'arsy, wastaqarra 'alal 'arsy, wa 'ala 'alal 'arsy, wa kana fawqahu, dan makna-makna yang lain yang batil, yang tidak layak, yang tidak benar merujuk pada zat Allah Subhanahu wa taala.
Istawa dengan makna jalasah. Istawa dengan makna istaqarra. Istawa dengan makna ala. Ala pula, makna ala bukanlah ala secara maknawi, tetapi secara hissi. Semua perincian bagi perkataan mereka itu akan dijelaskan. Apa yang Syekh akan lakukan sekarang ialah mendedahkan apakah tafsiran-tafsiran golongan mujassimah bagi ayat ini. Sebelum Syekh melakukan rad dan bantahan serta sanggahan bagi tafsiran-tafsiran tersebut. Walam yatawaham haula'i hadzal ma'na lil ayati illa li'annahum aslan ya'taqiduna anna Allah ta'ala mahdudun min jami'il jihati, ay anna li dhatihi nihayatin wa masafatin wa ghayatin yantahi indaha wujuduhu ta'ala Allah amma yasifun. Tidak menyangka, tidak membayangkan mereka tidak membayangkan ataupun tidak terlintas makna ini di dalam fikiran mereka bagi ayat tersebut, melainkan apa? Apakah punca? Dalam ayat ini, dalam perenggan ini, Syekh ingin menjelaskan apakah punca mereka mentafsirkan ayat ini sebegitu rupa. Punca dan asasnya. Punca dan asas yang mendorong ataupun yang menyebabkan mereka mentafsirkan ayat ini sebegitu rupa adalah apa? Adalah i'tiqad yang memang sudah membejat, sudah berakar di dalam diri. Apabila i'tiqad yang salah memang sudah berakar di dalam diri, apabila kacamata yang salah sudah dipakai, maka semua ayat akan ditafsirkan berdasarkan akar tersebut ataupun warna kacamata yang dipakai. Jadi punca ayat ini dihalakan ataupun dialihkan, dilorongkan atas makna yang telah disebutkan tadi, ialah berpunca daripada asal, daripada akar yang memang sedia ada dalam jiwa. Apa dia? Kerana mereka memang asalnya beriktikad Allah Ta'ala terbatas, terkepung daripada setiap arah. Allah Ta'ala menurut iktikad mereka yang memang sudah berakar, dibatasi daripada setiap arah. Dibatasi. Seperti mana manusia, ada arah depan, ada arah belakang, ada tepi, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Maka begitulah juga zat Allah. Apa maksud anna Allah Ta'ala mahdudun min jami'il jihad? Maksud bagi mereka ialah anna li zatihi, bagi zat Allah ada penghujung, ada jarak, ada ghayah. Maknanya ada jarak tempat, ada batas arah yang berakhir di sisinya kewujudannya Allah Ta'ala yang maha tinggi daripada apa yang mereka sifatkan. Seperti mana manusia mengambil ruang, mengambil faragh, mengambil haiz, maka begitulah juga zat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh kerana memang iktiqad itu iktiqad jihawiyah. Iktiqad jihawiyah memang sedia sudah ada dalam diri mereka. Maka bila baca ayat sumastawa alal arsh, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa segan, tanpa rasa takut, ayat ini terus ditafsirkan dengan makna duduk. Bukan setakat mereka mentafsirkan dengan makna duduk, bahkan ditambah-tambah lagi lawazim. Bila duduk maknanya bersentuh. Bila duduk maknanya memberati tempat yang diduduk. Bila duduk maknanya mengambil ruang di atas arash. Kemudian bila orang bertanya antara arash dengan zat yang mana lebih besar, kalau ingin dijawab arash lebih besar, maka akan berlaku keadaan bahawasanya ada sesuatu yang lebih besar daripada zat Allah. Maka akan keluar pelbagai turuhat, pelbagai kekeliruan apabila mentafsirkan dengan tafsiran seperti itu. Tengok dalam perenggan-perenggan yang berikutnya, masih lagi dalam rangka mendedahkan apakah kekeliruan yang puak Mujassimah telah terjerumus dalamnya. Ambil powerbank dengan wayar. Wa hum ya'taqiduna anna Allah ta'ala jismun lahu hayyizun wa makanun. Mereka beriktikad bahawasanya Allah adalah jisim. Allah itu adalah jisim yang bagi jisim itu ruang dan tempat. Wa mawjudun fi jihatin min baqiyatil ajsam. Dan jisim Allah Ta'ala itu wujud di satu arah daripada jisim-jisim yang lain. Maknanya Allah adalah jisim. Bila Allah itu jisim, lazim daripada jisim, dia perlukan ruang. Tak boleh kita kata jisim tapi tak perlukan ruang, tak perlukan tempat. Bila disebut jisim, jisim adalah sesuatu yang yashghalul makan, yang mengisi ruang. Tiada jisim yang tidak memerlukan ruang. Sebab itu bila kita menafikan jisim bagi zat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kata mustahil. Mana boleh sesuatu itu wujud dia tiada jisim? Mustahil itu berpunca daripada apa? Berpunca daripada yang pertama, cuba untuk memahami hakikat zat yang dilarang. Yang pertama. Yang kedua, apabila cubaan memahami hakikat zat itu menggunakan jalan qiyas. Qiyas yang bagaimana? Qiyasus syahid, qiyasul ghaib bisyahid. Mengkiaskan zat yang ghaib itu dengan sesuatu yang syahid. Mengkiaskan. Mereka mengatakan, kami tak pernah jumpa sesuatu benda yang wujud tetapi dia tak perlu kepada ruang. Kenapa perkataan itu timbul? Kerana mengkiaskan Allah dengan makhluk. Apabila kita cuba faham Allah hakikatnya dengan apa yang kita nampak, maka berlakulah kekeliruan seperti itu. Sedangkan makhluk sendiri ada yang berbeza dengan kebiasaan. Bagaimana pula kalau zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dikatakanlah Allah itu jisim. Bila berjisim perlukan ruang. Bila berjisim perlukan tempat, macam jisim-jisim yang lain. Dan bila berjisim, maka dia berada di satu arah.
arah. Contohnya, kalau dalam ayat istawa 'alal arsh, berada di arah mana? Berada di arah belah atas. Berada di arah sebelah atas arash. Sebelah atas arash. Kemudian apa lagi mereka kata? Wa yumkinu ayyal masabaqiyal ajsami biyadihi allati hiya 'udwun wa adatun lahu min zatihi. Dan bukan setakat itu saja, mereka berkata, dan zat Allah Subhanahu wa taala boleh sahaja apa? Menyentuh jisim-jisim yang lain. Dengan apa? Dengan tangannya. Yang tangan itu tafsiran mereka, yad itu maksudnya anggota. Anggota dan alat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Semasa mereka nak syarahkan Allah mencipta Adam dengan tangan, seperti mana perkataan yang dinakalkan daripada iblis, ataupun perkataan yang memang dinisbahkan kepada Allah, khalaqtu biyadai, aku mencipta dengan dua tanganku. Jadi oleh kerana tangan itu ditafsirkan, yad itu ditafsirkan dengan makna tangan, mulalah mereka berimajinasi, bagaimana ni Allah mencipta Adam. Dalam Quran kata cipta dengan yad. Yad itu maksudnya apa? Yad itu maksudnya tangan. Bila yad itu masuk tangan, kemudian bila baca ayat aku cipta Adam dengan tangan, jadi macam mana surah dia? Bagaimana imajinasinya? Maka mereka kata, kama yushakkilu as-sani'u ibriqal fakhar. Ibriqal fakhar min at-tini thumma ya'riduhu lin-nari kay yastawiya. Jadi bila mengatakan tangan yang dalam ayat khalaqtu biyadai, yadai yang dalam ayat khalaqtu biyadai itu maknanya tangan, maka mereka imajinasi Allah mencipta Adam sama seperti mana sani'. Sani' ini mengubah, membentuk. Yushakil itu maksudnya membentuk. Membentuk ibriq, bekas, cerek. Mencipta cerek tembikar daripada tanah. Cerek tembikar tu semasa hendak digubah, semasa ingin dibentuk, tengok bagaimana. Ambil tanah, kepalkan, bubur air, buat bentuk, bahagi jadi kepala paip, kemudian badannya. Begitulah ketika Allah mencipta Adam, tanah itu dikepal-kepal dengan tangan, dibentuk jari, dibentuk mata, macam orang membuat istana pasir, ataupun seperti orang bermain tanah liat. Setelah dibentuk, kemudian tanah yang telah terbentuk jasad manusia Adam telah disuakan, telah dibakar dengan api supaya dia menjadi keras. Itulah dia punya implikasinya. Kalau mengisbatkan makna yad itu adalah tangan, maka dia akan bawa pula kepada satu imajinasi, kepada satu imajinasi yang lain. Daripada satu taswir kepada taswir yang lain. Daripada satu tasbih akan bawa kepada tasbih yang lain. Apa lagi? Wa ya'taqiduna anna Allah ta'ala an zalika lahu a'dha'un hiya al-wajhu wal 'ainu wal yadu wal qadamu was saqu.
wal asabi'u wa ghairu dhalika wa inna hadhihi al-a'dha'a tashghalu dhawatuha hayyizan wa makanan li'annaha ajza'un wa ab'adun lidh-dhati al-ilahiyyah wa hum yughirruna anna lillahi ta'ala ajza'a illa anna al-farqa baina ajza'ihi ta'ala wa ajza'i ghairihi anna ghairahu yumkinu an tanfasila ajza'uhu an ba'dhiha al-ba'd wa ajza'u Allah wa a'dha'uhu la yumkin huduthu dhalika laha. Mereka kata apa lagi? Mereka beriktikad, bukan kata saja, mereka beriktikad bahawasanya Allah Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka iktikadkan. Allah itu mempunyai anggota. Anggota apa? Ada wajah, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada betis, ada jemari dan lain-lain. Sehingga sebahagian mujassimah mengatakan, kamu kecualikan farash dan juga kepala. Selain daripada itu, apa sahaja boleh nisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengakui bahawasanya dan sesungguhnya anggota ini pula mengambil ruang. Jadi anggota, bila sebut anggota, dia mengambil ruang pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Mereka mengatakan yad itu maksudnya salah satu daripada bahagian tubuh, ajza', juzuk bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengakui bahawasanya zat Allah ta'ala ada bahagian-bahagian tubuhnya, melainkan mereka kata bezanya. Jadi kita tanya, kalau begitu apa beza manusia ini tubuhnya pun berbahagian-bahagian, zat Allah pun na'udzubillahi min zalik, zatnya pun tubuhnya berbahagian-bahagian. Apa bezanya? Jadi pelepas, cara nak melepasnya, mereka kata apa? Oh, beza bahagian-bahagian zat Allah dengan bahagian-bahagian zat manusia ini beza. Beza segi apa? Anna ghairahu yumkinu an tanfasila ajza'uhu, selain daripada Allah, bahagian-bahagian tubuhnya boleh bercerai antara satu dengan yang lain. Adapun bahagian-bahagian zat Allah dan anggota-anggotanya tak boleh bercerai. Tak boleh apa? La yumkinu huduthu dhalika. Zalika tu kembali kepada al-infisal. Tak mungkin datangnya yang demikian itu. Yang demikian itu maksudnya apa? Al-infisal, bercerai daripada bercerai baginya anggota. Nampak tak? Seperti mana bila kita tanya tangan, dan mereka akan melepaskan diri mereka dengan perkataan, tetapi kaifiatnya tak tahu. Bila kita kata kalau beranggota dan berjuzuk, jadi apa beza dengan manusia? Oh, bezanya kalau manusia boleh bercerai-cerai, kalau zat tak boleh bercerai-cerai. Apa lagi i'tiqad mereka? Wa asbatu lillahi ta'ala jami'a lawazimil ajsamil mar'iyati min harakatin wa sukunin wa irtifa'in wa nuzulin wa ghairi dhalika. Kullu dhalika qaluhu wa dhakaruhu fi kutubihim wa yujadu fiha ghairu dhalika minal mafasidi wal qaba'ihi. أعرضنا عنهم عن ذكرها هنا عن ذكرها بتفصيل لأن المقام لا يتسع وإن كنا قد خصصنا كتابا خاصا بذلك. Apa lagi yang diiktikad oleh mujassimah? Mereka mengisbatkan kepada Allah Ta'ala semua perkara yang merupakan lazim daripada jisim-jisim yang dapat dilihat. Bukan setakat yang disebutkan tadi. Itu yang kita katakan. Mereka sebenarnya tak ikut salaf pun.
salaf tidak tafri' atas perkataan Al-Quran, tetapi mereka tafri' dengan alasan tak cukuplah kita kata duduk. Semua perkara yang berkaitan dengan duduk, bila kita dah isbatkan duduk, kita kena isbatkan lawazim kepada duduk. Maka benda yang Quran tak sebut pun disebut juga. Benda yang disebut di dalam hadis maudhu' pun disebarkan juga, demi mempertahankan makna duduk bagi istawa. Kita akan bincangkan nanti, ada ke dalam bahasa Arab istawa itu maknanya duduk? Diterjemahkan dengan bersemayam atas nama raja. Ada ataupun tidak di dalam bahasa Arab? Kita tengok dari segi bahasa. Sebahagian ulama menyatakan istawa itu ada 15 makna. Daripada 15 makna tersebut, adakah duduk itu merupakan salah satu daripada makna bagi istawa? Kita akan buktikan bahawasanya tidak. Jawapannya adalah tidak. Mereka mengisbatkan bagi Allah semua perkara-perkara yang lazim bagi jisim-jisim yang dapat dilihat. Apakah yang merupakan lazim bagi jisim? Lazim bagi jisim mengisi ruang. Mengisi ruang pun berlaku pada zat Allah. Apa lagi perkara yang lazim kepada jisim? Jisim memerlukan tempat, maka memerlukan tempat lazim bagi zat Allah. Apa lagi sifat-sifat jisim? Sifat-sifat jisim harakah, bergerak. Allah pun bergerak. Sukun, diam, maka bergerak pun berlaku, diam pun berlaku. Apa lagi sifat jisim? Irtifa', naik ke atas, naik, su'ud, su'ud pun berlaku. Apa lagi sifat jisim? Turun, turun pun berlaku, dan lain-lain. Dan lain-lain. Kullu dhalika qalu. Semua yang demikian itu. Semua yang demikian itu, iaitu irtifa', nuzul, qadam, dan seumpamanya. Semua yang demikian itu mereka telah kata. Dan mereka telah sebut di dalam kitab mereka. Ini bukan tuduhan. Ini bukan tuhmahan. Kita boleh mendapatinya secara sarih di dalam kitab mereka. Seperti yang Dr. Said Fudah telah lakukan. Apa dia? Menyenaraikan dan mengabsahkan nukilan daripada sumber prima berkaitan dengan apa sebenarnya i'tiqad Ibn Taymiyah dalam masalah zat Allah. Adakah satu tuduhan sahaja yang bahawasanya Ibn Taymiyah telah beriktiqad bahawasanya Allah itu bersemayam dengan menyentuh, meletakkan Nabi Muhammad nanti kelak kepada masyarakat sebelahnya, dan pelbagai lagi? Maka dalam kitab Al-Kashifu As-Saghir mendedahkan semua perkara itu dengan mengambil daripada sumber prima. Dr. Said Fudah menyebut dalam suatu rakaman yang telah dilakukan dalam satu siri pengajian dan muzakarah beliau mengatakan antara modus operandi ataupun antara kaedah pembunuhan karakter yang dilakukan oleh golongan mujassimah muasirin adalah bila kita kata bahawasanya memang misalnya si fulan Syekh Ibn Taymiyah beriktiqad tajsim, beriktiqad sentuh, beriktiqad memberati, maka mereka yang sebenarnya fitrah tak boleh nak terima akan menggunakan kaedah apa? Mendustakan orang yang menukilkan itu. Kamu ni tipu, kamu dusta, kamu tohmah Al-Syeikh atas dasar hasad. Mereka-reka Syekh tidak pernah beriktikad seperti itu. Maknanya daripada hati yang dalam pun rasa macam tak selesa.
untuk iktikad seperti itu, maka apakah jalannya? Jalannya ialah masih lagi meletakkan syekh itu di atas dan mendustakan dan menafikan orang-orang yang menisbahkan perkara itu kepada syekh. Maka cara kita nak membuktikannya bukan ambil daripada nukilan. Misalnya, apabila Ibnu Battutah menakalkan kisah bagaimana Syekh Ibnu Taimiyah menunjukkan contoh hadis yang Allah turun ke langit pertama, maka beliau turun daripada mimbar dan berkata, beginilah caranya Allah Ta'ala turun daripada langit yang paling atas, daripada arasy turun ke langit yang pertama. Maknanya bukan hanya secara kiasan, tetapi begitu jazamnya iktikad beliau, maka menunjukkan dengan contoh, iaitu dengan turun daripada tempat tinggi, turun daripada mimbar atas, turun ke bawah. Jadi untuk menafikan perkara ini, maka diserang cerita Ibnu Battutah itu. Maknanya mempertikaikan keabsahan daripada sudut sejarah. Maknanya adakah Ibnu Battutah menakalkan kisah ini berdasarkan sumber prima ataupun sumber sekunder? Maka dibuatlah tarikh. Tarikh yang mana? Tarikh masuknya Ibnu Battutah ke Dimashq. Dimashq dengan tarikh Syekh Ibnu Taimiyah sebenarnya pada ketika itu sudah dipenjarakan. Tak apalah, kita terima. Kita terima sumber Ibnu Battutah ini bukan sumber mata ledeh. Bukan sumber mata ledeh. Maksudnya bukan sumber utama. Bukan beliau ada pada majlis tersebut. Beliau pun dengar daripada orang. Tak apalah. Tetapi di sana ada lambakan kitab-kitab beliau, yang mana di dalam kitab-kitab yang sah nisbahnya, bahkan diperakui sendiri oleh pengikut-pengikutnya bahawasanya itu adalah kitab beliau. Di dalam kitab-kitab tersebut kita boleh dapati secara mewah nukilan-nukilan yang menyatakan secara jelas tanpa ragu-ragu. Maknanya kita kalau boleh perkataan-perkataan beliau itu ditakwilkan sehingga tidak memaknakan bahawasanya beliau beriktikad dengan iktikad yang sama seperti Mujassimah, tetapi oleh kerana lafaz-lafaznya sarih dan jelas, maka tiada ruang untuk mentakwilkannya. Kalau kita ingin mengetahui apakah lafaz-lafaz tersebut, sekali lagi saya sebut, kitab Al-Kashifus Saghir adalah jawabannya. Dan lain-lain daripada kerosakan dan kejelekan yang kami memalingkan diri daripada menyebutnya secara terperinci kerana ruang tidak cukup. Nak sebut dalam kitab ini menyenaraikan qabaih dan juga mafasid, tempat di sini tak sesuai. Walaupun sesungguhnya kami telah khususkan kitab yang khas. Syekh telah tulis, macam saya sebut tadi lah, beliau telah tulis sebuah kitab yang kitab tersebut hanya ceritanya menyenaraikan akidah-akidah kepada tokoh-tokoh dan menggunakan kaedah dalam nukilan tersebut yang muktabar, sehingga tidak boleh dipertikaikan. Memang begitulah i'tiqad tokoh-tokoh tersebut. Wa haula'i humul mujassimatu alladzina sabaqa an asyarna ilaihim fi akthara min mawdi'in. Mereka itu adalah golongan mujassimah yang telah berlalu, bahawasanya kami mengisyaratkan kepada mereka lebih daripada satu tempat di dalam risalah ini. Bahkan di dalam risalah-risalah yang lain, kata Syekh, kami telah menjelaskan, memberi tambih, memberi isyarat
siapakah golongan Mujassimah bukan hanya di kitab ini, di pelbagai kitab-kitab kami telah menjelaskan dan menegaskan inilah i'tiqad yang ada pada Mujassimah. Wahum indama i'taqadu bi kulli tilkal mafasidi wa wajahatuhumun nususul lati taqta'u bi anna al-bari ta'ala laysa kamithlihi syai' wa annahu ta'ala lam yakul lahu kufuwan ahad wa annahu la yushbihuhu syai'un wa tawatarat aqwalul a'immatil kibar fi tanzihil bari an kulli ma dhakaruhu min qabaiha. ولما وقعوا بين هذين الأمرين حاولوا الخروج من هذا التناقض فلجأوا إلى قول غير مفهوم ولا مقبول وازدادت خلافاتهم. Tengok, mereka itu apabila mereka beriktikad dengan pelbagai iktikad yang rosak ini, mereka iktikad dengan iktikad yang rosak. Bila mereka dihadapkan dengan nas-nas yang secara pasti menyebut secara pasti, secara jasam, mereka beriktikad macam tu. Bila kita bentangkan nas-nas yang secara jazam, secara pasti tanpa syak, menyatakan bahawasanya zat Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak menyerupai dengan makhluk. Allah ini tiada sesuatu yang setara dengannya, tiada sesuatu yang menyerupainya. Bila kita bentangkan nas-nas ini daripada Al-Quran, daripada hadis, apa lagi? Kita bentangkan pula nas-nas apa? Yang mutawatir. Nas-nas yang berupa perkataan-perkataan ulama yang besar. Ulama besar. Kita suarakan, kita ajukan perkataan-perkataan ulama yang muktabar, yang perkataan mereka dinukilkan secara mutawatir, yang isi kandungan perkataan itu menyatakan penyucian Allah daripada semua yang mereka sebutkan daripada perkara yang jelek itu. Bila mereka disuarakan, didedahkan, diajukan, okey, kamu iktikad Allah dengan iktikad ini dan ini, sedangkan Al-Quran kata begini, hadis kata begini, ulama yang muktabar kata begini, kamu iktikad begini. Hadis sebut Allah suci daripada serupa, dan nas yang mensucikan Allah daripada penyerupaan itu qat'i. Kemudian kamu terjebak dengan iktikad yang jelek ini. Bila mereka berdepan dengan situasi ini, apakah modus operandi? Bagaimana mereka akan melepas diri ataupun berhelah? Apa akan berlaku bila apa yang mereka iktikad dibuktikan bertembung dengan nas qat'i dan muhkam daripada ayat Al-Quran, daripada perkataan-perkataan ulama yang muktabar? Apa yang berlaku kepada mereka? Waqa'u baina hadzainil amrain. Mereka terjerumus, berada di antara persimpangan dua perkara ini. Apa yang diiktikad dengan apa yang sebenarnya ada dalam Al-Quran. Apa yang mereka akan buat? Hawalul khuruja min hadzal tanaqud. Mereka akan cuba meloloskan diri keluar daripada kontradiksi ini, kontradik ini. Bila kita bentangkan begitu, nampak jelas dia punya ta'arud. Apa yang mereka buat? Akan mengupayakan jalan helah. Bukan nak ubah iktikad itu, tetapi berhelah-helah pula dengan pelbagai helah, nak membuktikan juga yang iktikad tajsim mereka itu betul, iktikad tajsim mereka itu benar,
mereka akan melakukan helah. Bagaimana? Ini cara helahnya. Falaja'u ila qaulin ghairi mafhum. Mereka akan pergi dan berlindung dengan perkataan yang tak difahami. Bila dia nak menjawab kontradaksi yang berlaku kepada mereka, maka mulalah mereka berlindung dengan ayat-ayat, perkataan-perkataan, hujah-hujah yang tak faham. Keluar daripada kontradik dengan menggunakan perkataan yang kontra juga, kontradik, bertentangan, tanakut. Iktiqad tanakut dengan Quran. Dan bila nak menjawab dan nak membela, menegakkan benang yang basah itu, berlindung dengan perkataan yang tanakut juga. Dan tak boleh diterima. Wazdadat khilafatuhum ba'da dhalika fima bainahum. Sebab itu saya ada baca satu orang yang nak membela golongan Mujassimah ini, walaupun mereka tak mengaku lah Mujassimah, tetap menggunakan perkataan salaf. Antara ayat yang dia kata ulama-ulama kami ni budak Melayu ni, sebenarnya ulama-ulama kami, guna perkataan kami ni maknanya kita ni bezalah. Ulama-ulama kami sebenarnya tak sepakat dalam nak mentafsirkan sifat Allah. Jadi apa makna tangan tu? Jadi macam mana dalam bab akidah ni boleh jadi tak sepakat pula? Sebab itu Syekh sebut sini, bila berlaku situasi pertembungan ini, maka mereka akan berlindung dengan perkataan yang tak difahami dan tak diterima. Bahkan sesama mereka itu berlaku pertikaian. Dalam Mujassimah pun ada khilaf pula, ini kata begini, ini kata begini, ini kata begini. Faqalu, Syekh bagi contoh apakah ayat-ayat yang dibuat untuk bela diri. Faqalu masalan, mereka berkata misalnya dalam ayat ini yang merupakan tempat perbincangan kita, mereka kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa jalasa. Maksud istawa itu jalasa, duduk. Yang tu memang jelas duduk. Kemudian apa lagi? Wa kullu julusin lahu hay'atun wa kayfiyatun fadda'u annahum 'alimu ba'dal binassil ayati aslal julusi walam ya'lamu kayfiyatahu wala hay'atahu waqtafu biqaulihim anna julusallahi ta'ala amma yaquluna laysa kajulusi ahadin minal khalqi min khalqihi falmaliku yajlisu 'ala al-'arsyi bikayfiyatin mu'ayyanah wal varisu yajlisu 'ala dhahri hisani bikayfiyatin ukhra was-sabiyyu yajlisu 'ala al-ardi bikayfiyatin ukhra وهكذا فكل واحد من الناس له آية معينة عند جلوسه وكذلك الله عندما جلس على العرش كانت له كيفية خاصة وهذه الكيفية لا نعلمها ولكنها لا تشابه أي هيئة من الهيئات المعلومة فقالوا جلوس يليق به تعالى جعلوا هذه العبارة تفسيرا لقوله تعالى استوى على العرش واتخذوا هذا الفهم أصلا أصيلا من العقائد يكفرون غيرهم ويبدعونهم ويفسقون بناء عليه هم أحق بهذه الأسماء وازداد خلافهم فيما بينهم. Tengok macam mana mereka punya i'tiqad. Mereka kata gini, mereka kata contohnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ni maknanya duduk. Sebab itu kita kata kalau mereka dah kata duduk, maka dalam imajinasi itu akan terus terbayang duduk macam mana. Duduk ni ada cara, ada kaifiat. Maka mereka mendakwa, mereka faham, mereka tahu. Mereka tahu dengan nas ayat ini isbatkan
Isbatkan apa? Isbatkan bahawasanya Allah itu duduk. Dia kata, kita tak boleh nafikan. Kalau nafikan jadi mu'attilah, jahmiyah. Bila Allah kata dia duduk, kena kata duduklah. Bila berbangkit masalah macam mana cara duduk, yang itu kita serah pada Allah. Ayat pelepas dia Allah duduk, tapi dengan cara yang layak bagi Allah. Tapi duduk tu memang duduk lah. Kalau duduk atas kerusi lain, duduk atas tanah bentuk lain, duduk sela lain, itu kita tak tahu Allah duduk macam mana. Mereka menggunakan mentafsirkan perkataan salaf ni tafwidul kaifiyah. Kita dah sebut banyak kali itu tak betul, kan? Jadi bila mereka yang jebakkan diri dalam lembah kekeliruan, jadi mulalah nak mengimajinasi itu dan ini. Siapa suruh? Dia mulalah kata, kalau raja duduk atas singgah sana dia, ada cara dia. Sila raja. Penunggang kuda duduk atas belakang tunggangan kudanya, ada cara. Orang duduk atas kuda ni ada cara dia. Kalau budak pula duduk, budak duduk macam mana? Tetapi dia kata apa lagi? Setiap orang daripada kalangan manusia mempunyai cara yang tertentu ketika duduk. Begitu juga Allah ketika duduk atas arasy bersemayam. Baginya zat Allah itu kaifiat yang khas, cara yang khas. Yang ni kami tak tahu, yang ini kami tak tahu. Jadi dia ingat dengan berperisaikan, kami tak tahu rasa bentuknya, kami tak tahu kaifiat duduk. Adakah kamu ingat dengan berbentengkan atau berperisaikan, kami tidak tahu kaifiatnya, tapi kami yakin memang duduk tu memang duduk. Cara duduk yang kami tak tahu. Adakah kamu sangka dengan hanya perkataan seperti ini sudah dapat menyelamatkan kamu daripada terjebak dalam tasbih? Tak. Tetapi mereka kata apa lagi? Kaifiat caranya tak sama dengan mana-mana hai'ah bentuk duduk makhluk ini yang diketahui. Jadi mereka kata apa? Ayat pelepas dia ataupun ayat covernya berbunyi faqalu julusun yaliqu bihi ta'ala. Duduk yang layak bagi Allah. Tapi duduklah, duduk tu memang duduk. Yang layak tak tahu macam mana. Kita serahkan pada Allah. Mereka menjadikan ibarat maksudnya apa? Julusun yaliqu bihi ta'ala. Mereka menjadikan ungkapan ini julusun yaliqu bihi ta'ala, jadikan ungkapan ini sebagai tafsiran kepada firman Allah istawa 'alal arsh. Mereka menjadikan kefahaman ini sebagai dasar yang asas akidah. Siapa yang tak iktikad Allah duduk, mereka akan kata bid'ah. Mereka bahkan mengkafirkan, menfasikkan. Hum ahaqqu bihadhil asma. Kata Syekh, sebenarnya perkataan ahlul bid'ah itu lebih layak disuakan kepada mereka berbanding kepada orang yang mereka serang tersebut. Menjadikan dasar, dia jadikan betul-betul fundamental dalam akidah. Iktikad Allah duduk ni benda paling asas. Siapa tak iktikad? Ahlul bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Dia guna itu. Dia guna gelaran-gelaran yang menjauhkan hati orang. Ini pun modus operandi juga. Untuk dia nak menyerang Asy'ariyah, maka digunakan gelaran-gelaran untuk membunuh karakter aliran Asy'ariyah dengan bagi nama lain Jahmiyah. Walaupun mereka tahu Asy'ariyah sendiri menyerang Jahmiyah, rad, berhujah, menolak, tetapi ditutupkan mata
dibungkus sekali, dipukal sekali dengan nama Jahmiyah, yang mana memang popular. Jahmiyah ini adalah golongan sesat yang dirad oleh ulama-ulama besar. Jadi oleh kerana nama sesat itu popular, dan cara untuk mengaibkan ataupun membayangkan Asy'ariyah itu sesat, digunakan kaedah apa? Mengambil lakab-lakab yang keji itu dipakaikan secara zalim kepada ahli hak. Menjadikan apa? Menjadikan tahu di mana Allah ada itu sebagai akidah. Siapa yang tak tahu, siapa yang tak iktikad Allah berada di langit, maka kafir. Menjadikan apa? Iktikad Allah ada dekat langit itu sebagai asal akidah. Dia jadikan asal, kemudian dia akan jadikan sebagai neraca dan piawaian mengukur akidah orang lain. Menjadikan soalan di manakah Allah itu sebagai soalan KBT, soalan teras bagi akidah. Siapa yang tak boleh jawab soalan ini, maka dia punya akidah tak betul. Yang ekstrim lagi, dia ahlul bid'ah. Yang ekstrim lagi, dia ahli fasik. Yang ekstrim lagi, dia kafir. Dan akhir sekali bawa kepada menghalalkan darah. Sebab itu pusat kajian keganasan di Malaysia telah mengeluarkan suatu kajian punca golongan Daesh dan ekstrim, yang mana kalau dahulu dipanggil Khawarij, iaitu apa? Mereka mempunyai suatu pandangan mudah. Pandangan tersebut boleh membawa kepada membid'ahkan orang Islam yang lain. Lebih teruk daripada itu, mengkafirkan orang Islam yang lain. Yang lebih teruk daripada itu, menghalalkan darah orang Islam yang lain. Kajian itu menunjukkan golongan-golongan Daesh ini, asas akidah mereka, pegangan mereka adalah pegangan yang seperti ini. Kita ingat masa kita baca Al-Farqul Azim, apabila orang bicara tentang tanzih, dia kata, kalau aku mampu, aku akan bunuh dia. Kajian menunjukkan akidah ataupun aliran yang didokong, walaupun bukan semua, tetapi dia berpotensi membawa kepada ekstrems yang membawa kepada menghalalkan darah orang Islam sendiri. Ini bukan teori, tetapi contoh-contohnya secara membumi, secara wakil, kita boleh dapati secara mewah. Tadi kan disebut mereka pun sesama sendiri berbeza. Wazdada khilafuhum fima bainahum, telah bertambahlah perselisihan sesama mereka. Mujassimah sendiri sama dia pun beza. Cuba tengok apa bentuk perbezaan. Fal ba'du minhum qal, sebahagian mereka berkata, jalasa 'alal arsy bainahu wa baina arsy alladhi ya'taqiduna annahu jismun akhar bainahuma masafatun muayyanah fahuwa ghairu mumasil lil arsy. Sebahagian mereka berkata, Allah duduk atas arash, tetapi ini sebahagian aliran dia ni, tetapi antara arash, menurut etika mereka arash ni jisim kan, antara arash dengan zat Allah ni ada jarak. Ada jarak tertentu. Maknanya kalau kita lah duduk atas kerusi, punggung kita ni kan bersentuh dengan tapak kerusi tu, dia punya tempat duduk dia. Berlakunya apa? Mumasah. Tapi sebahagian ni kira macam baik sikit, nak berhati-hati sikit. Duduk tu memang duduk, tapi duduk atas kerusi arash itu dalam keadaan tak bersentuh. Dia dah jadi macam terapung. Sebab apa dia takwilkan macam tu? Sebab dia pun rasa macam tak sesuai je mengatakan
zat Allah itu bersentuh dengan pelapik kerusi, tempat letak punggung kerusi. Jadi cara dia nak sejukkan hati dia, nak rawatkan kekeliruan dia, dia sendiri pergi tasbih, kemudian dia berkontra dalam jiwa. Kalau duduk, kalau duduk ni, kalau manusia punya duduk, punggung ni sentuh kerusi. Jadi dah kamu kata Allah itu duduk, jadi duduk, takkanlah sentuh dengan kerusi pula. Jadi dia nak bezakan beza Allah duduk dengan beza makhluk duduk. Kalau makhluk duduk sentuh, tapi kalau zat Allah tidak. Na'udzubillahi min zalik. Yang lain pula kata macam ni pula. Wal ba'du qala hadhihi al-masafatu la mutanahiyah wal ba'du jazama bi annaha mutanahiyah wa mahdudah walakinnaha ghairu ma'luma 'indahum. Menjebakkan diri sendiri dalam akidah duduk, kemudian dah bengong pula, dah keliru pula, dah rasa macam tak sedap pula. Kalau duduk ni sentuh, macam mana ya? Cara nak lepasnya, kita kata duduk tanpa sentuh, ada jarak, maknanya terapung lah. Maknanya terapung, kalau tak sentuh terapung. Kemudian sebahagian mereka dengan sebahagian lain beza pula antara kerusi arash dengan zat Tuhan itu. Berapa jarak jauh dia? Jauh antara kerusi arash dengan zat. Cuba tengok kat sini. Maka mereka pecah pula. Jarak tu berapa jauh, pecah pula. Ada yang kata jarak antara arash dengan zat itu adalah jarak yang infinity, yang tak ada batas. Jauh sangat pula. Kalau satu orang dia terapuk, orang tak panggil dia duduk atas kerusi, kan? Nampak dah dia punya imajinasi tu dah jadi merepek. Berpunca daripada pergi tafsir makna duduk, dah jadi merepek. Faham? Dah pula terapung, lepas tu bahas pula. Bila terapung tu, dia punya jarak tu jauh mana? Ada yang kata infinity, tak ada jarak, jauh sangat, tanpa batas. La mutanahiyah. Yang lain pula, takkanlah jauh sangat. Takkanlah jarak antara zat dengan tempat duduk dia jauh. Sebahagian pula kata mutanahiyah, mahdudah. Tak ada jarak. Jarak tu bukan infinity, tapi adalah. Jadi mereka perasan. Mereka perasan kata, tengok kami ni telah akidah sahihah. Walaupun kami kata duduk, tapi kami tak bayangkan duduk tu bentuk macam mana. Walaupun kami mengatakan apa? Antara aras dengan duduk ni ada jarak yang tertentu, tapi berapa jarak yang tu kita tafwid, serahkan pada Allah. Jadi adakah kamu faham? Takkanlah ini, sekadar ini saja kamu nak beza Allah dengan makhluk. Itulah ulama mengatakan akidah tasbih ini yang telah merosakkan Yahudi sampai buat patung. Sebab cubaan untuk mengimajinasikan zat. Kan dinasihatkan tafakkaru fi khalqillah. Kalau nak fikir tentang sifat Allah, tengok apa kesan-kesan daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak habis lagi. Wa minhum man qala bal la tujadu. Sebahagian mereka kata tak betul. Puak kita yang kata antara arash dengan zat itu ada jarak, itu tak betul. Mana boleh? Kalau duduk betul. Sebahagian pula kata ya, memang duduk, memang sentuh arash. Macam orang duduk atas kursi, sentuh, memang sentuh. Yang ini adalah i'tiqad Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tidak mengatakan masafah, tidak mengatakan masafah, tetapi memang i'tiqad beliau ini memang sentuh.
Perkara ini dibuktikan oleh Dr. Said Fudah dalam kitabnya Al-Kashifus Saghir. Tak habis lagi setakat itu merepeknya. Tasbih membawa kepada tasbih. Apa lagi? Wa balagha ba'duhum faqala innal arsya ya'ittu indama yajlisullahu alaihi kama ya'ittul kursiyyu inda julusi rajulin kabirin na'udzu billahi min zalik. Wa ma dama ya'ittu fala budda an yakuna lahu thiqalun wa akmalu aqwalahum wa i'tiqadahum bi anna alladhi lahu thiqalun la budda an yanzila ila asfala li thiqali na'udzu billahi min zalik. Wallahu ta'ala kama ya'taqiduna fi jihatil ulu hadha huwa i'tiqaduhum fi khaliqihim. Dah kata sentuh, jadi terbayang lagi bila tubuh kita sentuh kerusi yang kita duduk. Maka tak, imajinasi itu jadi tak habis lagi. Telah berlebihan sebahagian mereka ini kata apa? Sesungguhnya arash itu ya'id ni dia punya bahasa memberi makna berbunyi. Macam kita duduk atas kerusi ke katil ke yang berbunyi kan. Nampak? Ya'id. Maka mereka mengatakan arash itu berbunyi-bunyi krek 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 seperti ketika Allah duduk. Na'uzubillah. Kita nak sebut pun kita rasa wajal. Nak sebut pun. Jadi kita kalau sebut ni kita jangan sebut Allah lah. Jangan sebut. Kita sebut Tuhan lah. Sebab nak sebut dan nak nisbah tu dia jadi wajilat qulubuhum. Seperti mana berbunyi-bunyi kerusi ketika satu orang lelaki tubuh besar. Na'udzubillah. Laki tubuh besar. Dia duduk atas kursi. Kursi tu akan bunyi kan? Maka begitulah yang berlaku pada na'udzubillah. Wa madama yaitu fala budda an yakun. Kemudian tak cukup sekadar bunyi. Dia sebenarnya mereka yang kata bunyi atid tu ada sebuah hadis yang berbunyi jalasa Allah Taala duduk atas arash lalu arash berbunyi-bunyi. Hadis ini Ibnu Asakir telah tulis sebuah kitab menafikan hadis ini. Lebih kurang tajuknya At-Takhlid fil Atid, ataupun fi hadithil Atid. Kekeliruan dan kebatilan pada hadis Atid. Atid maksudnya bunyi. Hadis itu maudhu'. Hadis itu maudhu'. Dalam bab akidah hadis maudhu' pun ni sebahagian mujassimah ni tak kira. Janji hadis itu ada tulis perkataan jalasa. Kami pakai. Maka Ibnu Asakir telah apa? Telah tulis kitab untuk rad. Jadi bila benda tu bila duduk bunyi tak habis lagi, dia pergi ke depan lagi. Kalau dah duduk mesti benda lelaki, kalau orang lah. Kalau orang tubuh besar, dia duduk atas kursi kenapa bunyi? Sebab tubuh dia besar. Bila tubuh besar kan berat. Dah pergi kepada berat pula. Sudah tentu zat itu, zat Tuhan itu ada berat, ada timbangan pula. Berat ke ringan ke. Mereka menyempurnakan perkataan mereka dan iktikad mereka mengatakan apa? Bi annal ladzi lahu thiqal. Na'udzubillah. Jadi bila duduk dah bunyi pula. Bila bunyi menunjukkan berat. Bila berat, bila zat itu berat, kan kalau kita duduk atas cushion, orang kan gemuk. Bila duduk atas cushion, bukankah cushion tu akan tenggelam? Cushion tu akan tenggelam. Sebab berat kan? Dia pergi lajak pula kepada itu. Jadi kalau berat, maka sudah tentu kalau satu orang yang tubuh besar duduk atas cushion, tenggelam kan?
maka mereka pun kata macam tu. Bila orang yang berat duduk atas sesuatu, dia akan mendap ke bawah. Wallahu ta'ala, dan Allah Ta'ala seperti iktiqad mereka berada di arah atas. Inilah iktiqad mereka pada Tuhan mereka. Kemudian tak habis lagi. Ini baru senaraikan. Walamma adraku anna hadha fihi tanqis min qadarillahi ta'ala fa kaifa yahmiluhu ghairuhu qalu innal malaikata lam yakunu la yahmiluna Allah ta'ala lam yakunu liyahmilu Allah ta'ala illa bil qudrah. Ini baca qalu inna, bukan anna. Qalu inna. Hamzah tu bubuh bawah. Qalu innal malaikata lam yakunu la yahmiluna Allah. Ataupun kita baca liyahmilu. Nun tu tak ada tu. Dia sepatutnya i'rab dia lamul jahdi. Jadi lamul jahdi ni dia menasabkan. Jadi nun tu kena buang. Liyahmilullah ta'ala. Liyahmilu tanpa ada nun. Jadi bila mereka diasak, mereka pun dapati bahawasanya kalau iktiqad begini, ini kan akan mengurangkan kehormatan Allah Ta'ala. Bagaimana pula boleh ditanggung oleh orang lain? Sebab allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, dalam Quran kata arsy ni ada malaikat yang pikul. Dah jadi pening pula. Malaikat pikul. Malaikat tu ada berapa orang? 8 orang malaikat pikul arsy. Atas arsy ada Tuhan. Jadi macam mana cara dia nak jawab pula? Dia kata macam ni lah. Malaikat yang pikul arsy itu, mereka bukan pikul. Mereka ini hanya saja mereka memikul arsy dengan kuasa yang Allah bagi kat mereka. Sepatutnya mana boleh makhluk boleh pikul Tuhan. Jadi bila kan benda tu jadi pening, kuat pula malaikat ni. Jadi dia cara nak lepaskan, dia kata tak, mana boleh kita kata malaikat tu kuat. Mereka kan pikul arsy dengan kuasa yang Allah bagi, maknanya Allah lah yang kuat. Itu ayat pelepas dia. Fa haqiqatul amri indahum anna Allah mahmulun min qibalil malaikati wa anna hadha laysa fihi tanqisun min qudratillahi ta'ala wa 'azamatihi li'annahu huwa alladhi awda'a fihimul quwwata 'ala hamlihi. Jadi bila kita desak dia kata ginilah. Dia hakikatnya di sisi mereka, memang mereka iktikad Allah ataupun Tuhan itu dipikul, diangkat, dijunjung oleh malaikat. Dan menurut mereka, iktikad seperti ini tiada di dalamnya mengurangkan kekuasaan Allah, mengurangkan keagungan Allah. Sebab apa? Dia punya pelepas dia satu je. Mengatakan apa? Sebabnya apa? Sebabnya yang bagi kekuatan boleh pikul itu Allah. Jadi maknanya Allah lah yang kuat. Hadha huwa hasilu ma ya'taqiduna fillahi ta'ala min hadhihi al-jihati wa bainahum ikhtilafatun kabirah wa mafasidu dakhaluha 'ala al-aqaid al-islamiyyah lawathu biha 'aqaida kathiratan min al-'awami wa qad takallamna 'ala hadha fi mawadhi'a ukhra ghaira hadha al-kitabi. Syekh kata inilah kesimpulan
apa yang mereka beriktikad pada Allah. Daripada sudut ini, sebenarnya sesama mereka ini ada pelbagai-bagai lagi perbezaan pandangan, kerosakan-kerosakan, dakhaluha, yang mereka susup masukkan ke dalam akidah Islam, lawathu biha, yang mereka telah cemarkan, telah najiskan, telah palitkan dengan kekotoran akan akidah kebanyakan daripada orang awam. Lawazu biha aqaidah. Saya rasalah dia bukan baca kathirah, kita baca kathirin. Lawazu biha aqaidah kathirin minal awam. Nampak cantik sikit ayat tu. Yang mereka telah cemar, telah najiskan, telah palitkan dengan kekotoran akidah-akidah kebanyakan ataupun banyak daripada kalangan orang awam. Kami telah bincangkan tentang perkara ini di tempat-tempat yang lain, di selain daripada kitab ini, boleh rujuk lagi. Habis. Memadai lah tu. Memadai. Soalan 8. Jadi hari ini poin dia kita belajar kaedah yang Syekh gunakan, iaitu sebelum kita nak bentangkan apakah rad bagi akidah tersebut, maka kita senaraikan dahulu apakah akidah Mujassimah berkaitan dengan ayat summastawa al-arsh. Bila dah selesai kesimpulannya, ini bukan tuduhan ni. Ini kalau nak ditunjukkan reference, sandaran, rujukan ada. Cuma kita ni ringkas lah, tak sebut lah. Ada. Dan saya tegaskan satu perkara, bukan semua yang mana Mujassimah beriktikad dengan semua itu. Tetapi semua mereka ada satu je qadar mushtarak, apa? Iaitu duduk tu maknanya duduk. Bukan semua menyebut yang tambahan-tambahan tadi, tapi secara umumnya memang akan jadi salah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menggunakan akal. Kenapa pula jangan gunakan akal? Sebab hadis itu kan bahasa Arab. Bahasa itu ada makna. Apatah lagi istawa dalam bahasa Arab tidak ada makna duduk. Jadi cuba buktikan daripada segi lughah, asal makna istawa itu duduk. Tidak ada. Apatah lagi istawa tu ada pelbagai makna yang pergi wajibkan orang makna kalaulah memang istawa itu ada makna duduk. Kalau memang ada makna duduk, istawa ada 15 makna. Mengapa pula memestikan makna duduk yang mana merosakkan akidah, bercanggah dengan ayat muhkamat? Jadi kita dah tegaskan berkali-kali, memang modus operandi untuk memburukkan ilmu kalam, angkat masalah akal. Seolah-olahnya akal ini tiada langsung bahagian dalam menerangkan akidah. Kita dah tegaskan bahawasanya orang yang mengatakan tidak boleh guna akal untuk faham, jambatan untuk kita faham apa-apa pun akal lah, bukan dia tiba-tiba terapung je macam tu. Tiba-tiba je terapung macam tu. Sesuatu teks, perkataan dengan kita, apa jambatan? Jambatannya mestilah akal. Yang penting akal yang kamu gunakan terpandu dan terpimpin. Itu poin dia. Jadi bila orang guna akal, dimomokkan akal. Habis akal tu apa? Akal tu apa?
mestilah kena guna akal. Mestilah kena guna akal, tetapi akal yang terpimpin. Dan dalam bab ini kita bukan hanya guna akal, bahkan nakal. Kita dah sebut banyak kali ada ayat muhkam, ada ayat yang muhtamal. Dalam nak tafsirkan ayat muhtamal kena selaraskan ayat muhkam, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu yang dipanggil ada blok dalam akal. Ada blok dalam akal yang tidak berdoa kepada Allah untuk keluarkan blok tersebut. Maka dimomokkan ilmu kalam akal, ilmu kalam akal dengan insaf, maka akan dapat jawapannya. Apatah lagi istawa dalam bahasa Arab bukan makna duduk. Cuba bawa dalam segi lughah yang sebenar, yang autentik, yang memang lughah sebenar. Maddah itu memberi makna duduk. Tidak ada. Syekh Saifuddin kata, saya cabar sesiapa yang boleh tunjukkan bukti autentik, bukti yang betul, ada dalam bahasa Arab istawa maknanya duduk. Istawa maknanya duduk. Adapun hadis yang tadi jalasa alal arsy, atid tadi itu kan, itu hadis maudhu'. Tak apa hadis maudhu' pejam mata, pakai juga demi untuk mempertahankan akidah yang batil. Jadi kenapa kita yang jebakkan diri kita? Kita yang jebakkan diri kita, kemudian kita menegakkan benang yang basah. Menegakkan benang yang basah. Istawa ada 15 makna. Kalaulah memang ada makna duduk, kenapa mesti tafsir duduk? Apa karinah, apa pemberat yang mana memberatkan makna duduk? Kalau memang ada makna duduk, apatah lagi tak ada makna duduk. Jadi orang yang mengatakan kami ni pakai nakal, nakal pun tak pakai. Bahasa dan lurah ni dia pakai nakal. Ada tak nakal dalam bahasa istawa makna duduk? Tak ada. Kalau ada pun ada 15 makna. Bagi satu jawapan, kenapa mentarjihkan? Kalau kamu tarjihkan dengan sesuatu tarjih bahawasanya jalasa itu makna duduk, kami pun ada tarjih yang lain. So kenapa mengilzamkan orang lain dengan tarjih kamu? Dalam bab akidah sepatutnya tidak berlaku seperti itu. Jadi pelbagai syubhat-syubhat yang tidak berjalan atas disiplin dan kaedah ilmu yang sahih, maka menjerumuskan seseorang itu ke dalam apa? Ke dalam kecelaruan dan kekeliruan. Dan bila dah kekeliruan, bila tasbih, dia bangkit tasbih. Bila tasbih, bangkit tasbih. Sedangkan Allah Ta'ala tidak mentaklifkan hambanya untuk tahu tentang zatnya. Kalau tengok konsep objektif Al-Quran untuk terangkan manusia menerangkan tentang Allah, ila azamatullah, kesan-kesan athar daripada af'alullah yang manusia merasai kesan tersebut. Tafakkaru fi khalqillah, janganlah kamu berbincang tentang zat Allah, maka kekeliruan itu dipuncakan daripada diri sendiri. Fala yalumanna ila nafsah wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa, hanya Allah tempat pergantungan seluruh makhluk. Allahus samad, lam yalid, tidak beranak ia, walam yulad, dan tidak diperanakkan akan dia, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang seumpama, setara, sesyabih, semisal, senazir dengan Allah Subhanahu wa taala. La syabiha lahu wala nazira lahu wala mathila lahu, laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang tiada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.